Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga jurubahasa isyarat Hanafi Ismail, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Bekas banduan cabul nenek 75 tahun. Juga sengaja brek mengejut, pemandu dipenjara 2 hari. Seorang bekas banduan yang baru 2 bulan bebas dari penjara didakwa di Mahkamah Session Taiping atas pertuduhan cuba merogol seorang warga emas minggu lepas. Tertuduh Saran Supramaniam, 32 tahun, turut didakwa melakukan rompakan bersenjata dan melarikan sebuah kenderaan. Selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil, tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap ketiga-tiga pertuduhan di hadapan Hakim Nabi Shah Ibrahim. Saran didakwa cuba merogol warga emas berusia 75 tahun. Pertuduhan itu dilakukan di ruang tamu di sebuah rumah di Taman Asam Maju Taiping 8.30 pagi 15 Ogos lalu. Tertuduh turut didakwa merompak wang tunai RM10 serta rantai emas dan menyebabkan mangsa cedera. Bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa merompak wang tunai RM5,000 dan melarikan kereta milik menantu mangsa pada masa dan lokasi yang sama. Kes akan disebut semula pada 25 September. 7 lelaki termasuk 2 cedera dipercayai dibaling batu antara yang ditahan susulan insiden pergaduhan penyokong 2 pasukan bola sepak tempatan malam semalam. Ketua Polis Timur Laut Assistant Commissioner Sofian Santong berkata kesemua mereka yang ditahan berusia antara 18 hingga 38 tahun serta berasal dari Pulau Pinang, Kedah dan Sarawak. Ujian saringan air kencing mendapati kesemua mereka negatif daripada pengambilan bahan terlarang dan tiada rekod lampau. Mereka direman 2 hari sehingga esok bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan berikutan merusuh dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana khianat. Kejadian itu turut menyebabkan cermin pintu bas yang membawa penyokong pasukan Kedah pecah akibat ditumbuk seorang suspek. Dalam kejadian 11.20 malam semalam, perlawanan Liga Super antara Penang FC dan Kedah Darul Aman KDA FC yang berlangsung di Stadium Bandar Raya dicemari insiden pergaduhan. Kejadian dipercayai berlaku di pekarangan stesen minyak yang terletak kira-kira 500 meter dari stadium. Cicit kepada Tok Kenali menegaskan rakaman video yang menunjukkan sekumpulan lelaki sedang berzikir beramai-ramai dengan kaedah luar daripada kebiasaan bukan ajaran ulama' terkenal itu. Muhammad Hafiz Hukmi Wardi berkata perkara terbabit juga tidak mempunyai kaitan dengan pondok Tok Kenali termasuk Kerajaan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, katanya van yang dipercayai membawa kumpulan berkenaan menunjukkan nombor pendaftaran dari negara jiran Thailand. Katanya makam Tok Kenali sentiasa terbuka kepada sesiapa selama 24 jam. Malah pada waktu tengah malam juga ramai yang datang menziarah. Muhammad Hafiz turut menasihatkan golongan wanita untuk tidak memasuki kawasan dalam pagar makam, manakala bagi kaum lelaki diminta jangan melakukan perbuatan atau amalan khilafiyah. Terdahulu itulah satu video berdurasi 20 saat yang menunjukkan sekumpulan lelaki sedang berzikir dalam keadaan mencurigakan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sedang menyiasat isu bacaan doa oleh orang Islam dalam suatu program pecah tanah sekitar Kuala Lumpur baru-baru ini yang turut disertai acara berdoa oleh orang bukan Islam. Siasatan dilakukan bagi memastikan amalan tersebut tidak mengandungi unsur-unsur yang menyalahi hukum atau fatwa berkaitan.
Sebarang kesalahan yang berhubungan dengan akidah boleh dikenakan tindakan undang-undang dan hukuman di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Keharmonian dan toleransi antara agama adalah perkara yang disarankan oleh ajaran Islam, lebih-lebih lagi dalam situasi negara yang berbilang kaum. Namun semua pihak dinasihatkan agar sentiasa merujuk pihak otoriti agama bagi memastikan tindakan yang dilaksanakan mengikut lunas hukum syarak yang telah ditentukan. Baik, sebuah trailer muatan konkrit tiba-tiba mengundur menyebabkan 5 kenderaan termasuk sebuah motosikal mengalami kerosakan. Kemalangan itu mengakibatkan 2 wanita yang menaiki kenderaan jenis Pro 2 kancil tersepit di bahagian tempat duduk depan dan pemandu. Manakala sebuah motosikal yang berada di tepi jalan digilis trailer berkenaan namun penunggangnya berjaya menyelamatkan diri. Insiden itu berlaku di Jalan Ipoh menghala ke Jalan Templer Rawang kira-kira 10.30 pagi. Van dan lori muatan roti remuk teruk. Difahamkan trailer berkenaan berhenti di bahu kiri jalan yang berbukit kerana rosak. Bagaimanapun tiba-tiba brek kenderaan berat itu gagal berfungsi lalu mengundur. Seorang lelaki dipenjara 2 hari dan denda RM6,000 kerana memandu kereta dengan membahayakan penunggang motosikal. Hukuman berkenaan dijatuhkan selepas Lim Ching Hong, 26 tahun yang bekerja sebagai pemandu lori, mengaku bersalah atas pertuduhan itu. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Selain itu, lesen memandu digantung selama 5 tahun dan kesalahan akan dimasukkan pada lesen terbabit. Ching Hong didakwa memandu kenderaan jenis Lexus dengan membahayakan pengguna jalan raya lain di Jalan Said Putra 9.19 pagi Ahad lalu. Suspek dikatakan memandu secara melulu dan berbahaya dengan mengubah haluan ke lorong kedua dan membrek secara mengejut sebelum mangsa yang gagal mengawal motosikalnya melanggar belakang kereta terbabit dan terjatuh. Dakwaan berlaku kebocoran dan salah guna data rakyat negeri Selangor dalam melaksanakan polisi Skim Insurans Hayat Selangor atau INSAN yang tular di media sosial hari ini disifatkan tuduhan berniat jahat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan berlaku kebocoran data, malah katanya ia adalah data awam yang dibeli dan didaftarkan sebagai pra-pendaftaran. Malah beliau turut menafikan keuntungan daripada pelaksanaan polisi berkenaan digunakan untuk membiayai kempen pilihan raya negeri. Yang kedua, apa yang berlaku ialah pra-pendaftaran dengan kita berhubungan dengan SPR. Supaya SPR mengemukakan data dan sebenarnya data-data itu adalah data awam yang boleh dibeli, iaitu maklumat, dan kita daftarkan sebagai pra-pendaftaran. Sebab itu, bagi mereka yang telah dapat pra-pendaftaran, mereka perlu mengesahkan dengan gambar selfie, gambar IC dan sebagainya untuk mengesahkan pendaftaran-pendaftaran tersebut. Terdahulu tular di media sosial, beberapa individu mempersoalkan jumlah yang dibelanjakan kerajaan negeri untuk membayar premium insurans bagi 6 juta rakyat Selangor bagi polisi berkenaan. Malah mereka turut mempertikaikan pendaftaran secara automatik tanpa permohonan dilakukan oleh syarikat insurans. Tambahnya, selepas membuat pengesahan, barulah nama serta maklumat mereka termaktub terangkum dalam sistem insurans itu. Bagaimanapun, katanya beliau akan mengarahkan pengendali sistem INSAN memberikan penjelasan secara terperinci berhubung perkara itu. Selepas ini, Kelantan tambah membangun bersama Islam. Masih bersama Berita Al-Hijrah, semua operasi rel merangkumi train transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT dan monorail akan bermula seawal 4 pagi pada 31 Ogos ini sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023.
di Dataran Putrajaya. 50 bas perantara percuma disediakan dari stesen MRT Putrajaya Central ke Dataran Putrajaya yang turut akan beroperasi bermula 4 pagi. Selain itu, 3 perkhidmatan bas perantara percuma merangkumi laluan MRT Putrajaya Central ke Dataran Putrajaya, Kompleks Nasrul Quran Presin 14 dan Marina Putrajaya juga disediakan. Bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sambutan berkenaan yang bertaraf nasional dan berskala besar dijangka menerima pengunjung menjangkau 100,000 orang. Putrajaya sebelum ini menjadi lokasi sambutan Hari Kebangsaan pada 2003, 2005, 2018 dan 2019. Kelantan akan menggunakan logo dan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan selari dengan Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang diperkenalkan Kementerian Komunikasi dan Digital sebelum ini. Namun Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli berkata tema itu ditambah dengan ayat membangun bersama Islam. Kita kekalkan dengan tema yang digunakan di peringkat persekutuan, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tetapi sambung dengan membangun bersama Islam yang kita jadikan sebagai tagline kerajaan negeri kita. Ya. Jadi tema sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Kelantan adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan membangun bersama Islam. Jelas ya? Itu ya. Dan kita akan adakan berbagai acara lah di malam itu sementara kita menunggu ambang kemerdekaan. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan termasuk perarakan akan dilakukan lebih awal berbanding sebelum ini iaitu pada 30 Ogos malam. Menurut Dr. Fazli, perkara tersebut diputuskan menerusi mesyuarat pertama Exco hari ini. Sambutan itu akan disertai dengan pelbagai acara dan dimulakan dengan program Kelantan Berselawat sebelum diakhiri upacara bunga api. Beliau berharap rakyat Kelantan dapat hadir beramai-ramai pada majlis yang akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat. 500 kes sindiket nikah dalam dan luar negara direkodkan tahun lalu. Tegas Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, rekod itu berada pada tahap membimbangkan, malah merupakan sebuah ancaman kepada institusi keluarga rakyat di negara ini jika ia tidak dibanteras. Sindiket nikah merupakan kegiatan pernikahan yang menyalahi undang-undang syariah di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984/Akta 303 meliputi institusi keluarga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, membabitkan kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 123 iaitu poligami tanpa kebenaran dengan rekod 169 kes, manakala Seksyen 40 iaitu kesalahan yang berhubung dengan akad nikah perkahwinan dengan jumlah 402 kes. Itu merupakan satu kesalahan berkahwin yang di luar daripada kawasan dan tanpa ada izin daripada kita. Jadi pihak penguatkuasaan akan mengkaji kes tersebut dan mungkin kes ini kalau tidak dibenteras akan meningkat di masa ke semasa. Dan luar negara lah, Thailand, Indonesia. Kebanyakannya berlaku di luar negara seperti di Thailand khususnya dan juga di Indonesia pun difahamkan sudah mula berlaku. Terdapat sindiket melakukan akad nikah di luar negara yang mereka juga mungkin tidak ditauliahkan oleh negara mereka sendiri. Itu yang lebih teruk daripada hukum syariahnya juga undang-undangnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah 2023 di Ibu Negara siang tadi. Lebih parah katanya jika pasangan berkenaan bernikah dengan individu yang tidak bertauliah hingga menyebabkan perkahwinan itu tidak sah dari hukum syarak dan undang-undang. Kalau tak dijaga, pada pandangan kami, dia mungkin membawa kepada perkahwinan luar nikah sebab tidak ada tauliah daripada mana-mana autoriti agama. Dan ini masyarakat perlu disedarkan bahawa nikah kahwin bukan mudah. Ia merupakan satu ikatan suci yang perlu dijalankan mengikut kaedah agama dan juga undang-undang semasa.
Tambahnya lagi, hukuman sedia ada terhadap pelaku bagi kesalahan itu dilihat ringan, namun ia masih bergantung kepada budi bicara hakim dalam menimbal tara hukuman bersesuaian dan sewajarnya. Katanya jika kes itu tidak dibantras, jumlah kes akan meningkat sekaligus akan mengundang masalah ke atas lebih banyak institusi kekeluargaan seperti hak penjagaan anak, nafkah dan sebagainya pada masa akan datang. Bagi mencapai agenda kerajaan dalam menjayakan matlamat sifar kemiskinan hujung tahun ini, Yayasan Basmi Kemiskinan YBK bersama 50 lagi pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil dengan beberapa resolusi untuk menuktahkan kemiskinan negara. Pengerusinya Datuk Zainal Abidin Sakum berkata cadangan tersebut akan dibawa kepada kerajaan agar hasrat murni tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jelasnya antara inisiatif yang utama dicadangkan adalah dengan mewujudkan tabung yang dinamakan 1% Club yang merupakan sinergi sektor swasta dalam menyumbangkan dana kolektif untuk tujuan pendanaan. Ikhtiar membasmi kemiskinan ni kita memerlukan dana yang besar. Jadi setiap pemain dalam GLC, syarikat-syarikat luar negara yang ada bertanggungjawab di Malaysia ni, kita minta mereka meletakkan 1% dari keuntungan mereka ke dalam satu tabung yang dijaga oleh kerajaan. Kalau itu terjadi, maka Yayasan Basmi Kemiskinan boleh basmi 100 orang. Benevolent boleh basmi 100 orang. Tambahnya, selain pendanaan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan kerajaan dalam membantu mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan miskin tegar supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup tanpa bergantung kepada bantuan kewangan semata-mata. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan sidang meja bulat menuktahkan kemiskinan peranan sektor ketiga di Petaling Jaya siang tadi. Turut hadir pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail serta lebih 40 peserta dari agensi kerajaan, NGO, universiti dan aktivis kemasyarakatan. Menerusi sidang meja bulat tersebut, pelbagai resolusi telah dipersetujui berdasarkan 4 tema utama iaitu sinergi pemegang taruh dalam agenda menuktahkan kemiskinan, peranan pemegang taruh dalam kelestarian impak, peranan sektor ketiga sebagai rakan kongsi kerajaan dan inisiatif berteraskan data menerusi perkongsian pintar kerajaan serta sektor ketiga. Dari panas terik kepada ribut petir. 16 penumpang bas maut dalam kemalangan jalan raya di selatan Mexico. Ketika kejadian, bas persiaran tersebut dilapor dalam perjalanan ke Oaxaca sebelum bertembung dengan sebuah truk. 13 mangsa yang meninggal dunia kebanyakannya terdiri daripada warga Mexico dan seorang warga Venezuela. Manakala 9 daripada mangsa yang cedera adalah rakyat Venezuela yang mempunyai janji temu di aplikasi Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP untuk memohon suaka di sempadan Amerika Syarikat. Migran kerap menggunakan truk dan bas melalui Mexico untuk ke sempadan Amerika Syarikat. Saban tahun, ribuan migran cuba melarikan diri dari kemiskinan, keganasan dan krisis politik di tanah air sendiri dan mengharapkan sinar hidup baru di negara lain. Julai lalu, 5 pendatang Honduras terbunuh dan 18 lagi cedera apabila van yang mereka naiki terlibat nahas di jalan raya di pantai selatan Teluk Mexico. Sekurang-kurangnya 17 buruh terbunuh selepas jambatan kereta api yang sedang dibina merentasi gaung di negeri Mizoram runtuh, manakala beberapa lagi dilaporkan hilang. Bingkai logam jambatan tersebut dikatakan jatuh ke dalam gaung. Orang ramai yang berada berhampiran lokasi kejadian turut membantu dalam operasi menyelamat. Seorang pegawai polis berkata 17 mayat telah ditemui manakala beberapa yang lain masih hilang, namun sukar untuk mengesahkan segera beberapa laporan mengenai mangsa yang hilang.
Operasi menyelamat sedang dijalankan manakala segala bantuan yang boleh turut diberikan kepada mereka yang terjejas. Menurut Perdana Menteri India Narendra Modi, kerajaan akan membayar pampasan sebanyak RM200,000 atau RM11,245 kepada waris mangsa yang terbunuh. Sementara itu, banjir buruk yang melanda selatan wilayah Maule, Chile mengorbankan 3 nyawa. Bah besar terbaru itu merupakan gelombang kedua berlaku di Chile dalam tempoh 8 minggu. Paras air dilaporkan meningkat dengan cepat sehingga ke paras bumbung sekaligus menyaksikan jumlah mangsa yang dipindahkan lebih 30,000 orang. Daripada jumlah itu, 6 daerah dilaporkan terjejas teruk dan mencatatkan taburan hujan yang sangat ketara iaitu Maule, Santiago Metropolitan, O'Higgins, Noble, Valparaiso dan wilayah Biobío. Wilayah Maule, Retiro Copihui mencatatkan taburan hujan lebat kira-kira 137 mm dan Panguilemo 122.4 mm dalam tempoh 3 hari dari 19 hingga 21 Ogos. Manakala di wilayah Noble iaitu di Termas de Chilan mencatatkan taburan hujan tertinggi dengan 371.9 mm dan Chilan Mayulermo 208.8 mm dalam tempoh yang sama. Hujan lebat itu telah mencetuskan banjir lumpur dan tanah runtuh selain 11 sungai pecah tebing termasuk Sungai Achibueno di wilayah Maule. Kesan banjir itu turut menyaksikan banyak harta benda penduduk musnah ditenggelami air. Presiden Gabriel Boric dalam pada itu turut mengisytiharkan darurat ketika melawat salah satu lokasi yang teruk terjejas. Jemaah dan penduduk Makkah berebut-rebut mencari perlindungan ketika angin kuat melanda wilayah itu. Amaran merah dikeluarkan di wilayah itu dan beberapa bahagian di Arab Saudi kerana keadaan cuaca tidak stabil itu. Menurut amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan NCM Arab Saudi, cuaca buruk itu dijangka berterusan hari ini. Video itulah yang dikongsi di media sosial menunjukkan jemaah melawan angin kencang di kota suci itu. Mereka yang berada di jalanan dilihat berlari mencari perlindungan manakala kaki tangan di Masjidil Haram terpaksa memegang tong sampah besar ketika angin kencang. Petir turut dirakamkan di kawasan Masjidil Haram. Berpuluh-puluh orang terjun ke dalam tasik untuk melarikan diri dari gajah yang mengamuk ketika perarakan tahunan keagamaan Buddha di Sri Lanka. Sekurang-kurangnya seorang wanita dimasukkan ke hospital dan ramai lagi cedera selepas rempuhan di perarakan Esala Perahera di Kandy, iaitu destinasi popular pelancongan. 5 gajah muda yang dihiasi untuk perarakan dikatakan mengamuk dan memaksa penonton terjun ke dalam tasik bagi mengelak dipijak. Susulan itu, perarakan terpaksa ditangguhkan sehingga haiwan yang melarikan diri dirantai dan dijinakkan. Ketua Kumpulan Hak Asasi Haiwan Rally for Animals and Environment, Pancali Panapitia berkata, binatang itu terpaksa berarak di tengah-tengah api dengan bunyi yang kuat dan dalam keadaan panas yang membakar. Difahamkan, upacara keagamaan itu akan berakhir pada 30 Ogos. Gajah dianggap suci di Sri Lanka, tetapi undang-undang kekejaman haiwan jarang dikuatkuasakan. Pada 2019, sekurang-kurangnya 17 cedera apabila gajah mengamuk di Festival Kuil di Colombo. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Medani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.